Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majlis, yang berhormat Datuk Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Keadilan, yang berhormat Datuk Taqiyuddin Exco dan Timbalan Setiausaha Agung, yang berhormat Datuk Nazaruddin Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, yang berhormat Ustaz Mustafa Muhammad, Saudara Hu Pang Chow, Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS, Cikgu Lau yang tadi ceramah ringkas tapi padat, seluruh ahli-ahli perhubungan PAS, Dewan Ulama Pemuda dan Muslimat, seluruh ahli-ahli Dewan Himpunan, seluruh para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Selalu saya karang pantun. Malam ini saya nak baca pantun yang dikirim oleh Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS Negeri Perak. Nama dia B. Cina, bukan Islam. Pantun dia: pelita dipasang di rumah Pak Musa, lemang dan ketupat resepi utama. Walaupun kita berlainan bangsa, tapi Islam menyatukan kita. Ini Cina yang bukan Islam ni pantun macam ni. UMNO tak malu ke? Hadirin sekalian, memang Islam menyatukan kita. Kerana Islamlah semua manusia selamat. Betul ke tak? Tuan-tuan lihat apa yang berlaku di Burma. Orang Islam Rohingya dibunuh dengan begitu zalim. Rumah mereka dibakar, mayat mereka hanyut, dikumpul di tepi sungai, disusun macam batang pisang. Ini di Burma dilakukan sedemikian kepada orang Islam. Kita boleh tak buat begitu kepada orang bukan Islam? Di Kelantan orang bukan Islam sedikit, di Terengganu orang bukan Islam sedikit, di Kedah orang bukan Islam tak ramai, tetapi hidup dengan harmoni kerana majoriti di sini adalah orang Islam. Islamlah memberi keselamatan kepada semua manusia. Betul ke tak ni? Ini Ahbe tahu, Cikgu Lau tahu, Mustafa Muhammad tak tahu. Hadirin yang dihormati sekalian, kita baru 3 hari sambut merdeka. Dalam sejarah sambut merdeka di Malaysia, tahun inilah sambutan paling keliru. Saya tak pernah tengok lah paling tak ada bendera di kenderaan tahun ini. 100 biji kereta nak jumpa sah pun payah. Kalau kita tak pasang, UMNO tolonglah pasang. Sebab mereka bersemangat patriotik. Kita ini kadangkala dituduh pengkhianat negara. Ahli UMNO ada lebih daripada 3 juta. Nampak tak bendera di kereta orang-orang UMNO? Kenapa? Perayaan kemerdekaan hari makin tahun makin rosak. Perayaan kemerdekaan seolah-olah hari ulang tahun UMNO, sedangkan kemerdekaan adalah perayaan rakyat. Tuan-tuan pergi ke Thailand, tengok mereka sambut hari merdeka. Hampir setiap rumah ada bendera. Pergi ke Indonesia, walau miskin duduk di jalan kereta api setinggan, sambut merdeka 17 Ogos, bendera sang sangkar merah putih berkibar di rumah-rumah mereka. Kerana apa? Hari merdeka hari perayaan rakyat. Di Malaysia merdeka perayaan UMNO. Betul ke tak ni? Datuk Rais Yatim minta rakyat hormat
sanjung pejuang-pejuang negara. Tidak diterangkan kepada rakyat siapa pejuang negara. Kita merdeka daripada British, bukan daripada komunis. Komunis yang melakukan keganasan sebelum merdeka atau selepas merdeka kita kutuk. Tetapi ingat, kita merdeka daripada British. Oleh itu yang lawan British lah sepatutnya disenaraikan untuk disanjung oleh rakyat. Di antaranya orang yang bangun lawan British, Tok Janggut daripada Kelantan, betul? Tuan Guru Haji Rahman Limbung Terengganu, Datuk Bahaman Mat Kilau daripada Pahang, Ustaz Abu Bakar Bakar daripada Perak, Ahmad Bustamam, begitulah juga Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, pejuang kemerdekaan Man Indra daripada Johor. Sebut Man Indra, Allah, tahun lepas hampir sebulan saya dihantam dalam televisyen. Rosli Dobi daripada Sarawak, Mat Saleh daripada Sabah. Ini dia pejuang-pejuang kemerdekaan yang lawan British. Pemimpin-pemimpin UMNO kata kita mencapai kemerdekaan tidak melalui pertumpahan darah. Siapa kata? Yang tak tumpah darah ni UMNO. Ribuan, ratusan, puluh ribu rakyat ditahan di penjara kerana menentang British. Peristiwa Hartal mogok seluruh negara pada tahun 47. British menahan belas ribu pejuang-pejuang kemerdekaan waktu itu. Batu Gajah penuh, penjara Muar penuh, kerana mereka ini berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Yang tak diharamkan oleh British ialah UMNO. Walaupun begitu, kita menghargai kemerdekaan diperolehi di tangan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Itu kita hargai. Tetapi hargailah sama pejuang-pejuang kemerdekaan yang lain. Seperti yang saya sebut tadi secara ringkas. Kenapa bila menjelang hari merdeka ditunjuk filem Sarjan Hasan? Sarjan Hasan tentera British lawan Jepun. Bila tentera Jepun kalah, diturunkan bendera Jepun, dinaikkan bendera British. Walaupun pelakon Lieutenant Adnan telah menyertai PAS, Saudara Khairi, tetapi filem Lieutenant Adnan menceritakan tentera British melawan Jepun di Singapura. Kenapa tidak membanyakkan pengarah-pengarah filem menerbitkan filem Tok Janggut, filem berkenaan perjuangan Rahman Limbung, Datuk Mahajalela daripada Perak, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Anak-anak muda sekarang, hadirin sekalian, zaman internet dia mencari. Tambahan pula bila timbul isu Mat Indra Bukit Kepong, yang akhirnya 1000 report saya terima, ancaman nyawa saya, ancaman nak simah asid, keluarga saya diancam, rumah saya cuba dibakar, pintu dah menyala dah. Nasib baik orang depan rumah sempat nampak, kalau tidak tak ada rumah lah aku. Kemudian gelombang sehingga kita ceramah di Baling Batu di Johor. Semuanya ni angkara perbuatan akhbar utusan. Betul atau tidak? Perbicaraan 29 hari bulan baru-baru ini, tip ucapan saya didengarkan dalam mahkamah. Saya berbangga, inilah pertama kali barangkali ceramah dalam mahkamah. Hakim, polis, semuanya dengar. Dalam ceramah yang panjang yang dipetik pada 21 Ogos tahun lepas 2011, tak ada satu pun perkataan yang saya sebut saya menyokong pasukan komunis, 250 orang Cina
yang menyerang Bukit Kepong. Tak ada satu pun perkataan itu. Hadirin sekalian, saman utusan berjalan akan dibicarakan bulan ini, 2 hari bulan September ini. InsyaAllah tak lama lagi saya akan jadi orang kaya, insyaAllah. Sebab utusan baru ni telah diputuskan untuk bayar 200,000 kepada yang amat berhormat Lim Guan Eng. Utusan mengatakan Lim Guan Eng mengharamkan perakan Maulid Nabi. Akhirnya pergi mahkamah, ternyata itunya fitnah. Kena bayar 200,000, 2 kali kena bayar pada Lim Guan Eng, kena bayar kepada Datuk Mahfuz. Dan yang terbaru, utusan juga didapati bersalah kerana memfitnah Datuk Seri Nizar Jamaluddin terhadap pelit kereta WWW1 yang dimiliki oleh Baginda Sultan Johor. Tapi utusan samalah macam mana pun tak bergerak. Kenapa? Di belakangnya ada UMNO. Hadirin yang dihormati sekalian, bagaimana anak muda nak rayakan kemerdekaan apabila Profesor Zainul Keling mengatakan Melaya tak pernah dijajah? Kalau tak pernah dijajah, buat apa sambut merdeka? Betul tak? Kita haraplah kerajaan anugerahkan tokoh Profesor keliru kepada Zainul Keling dengan segera. Hadirin yang dihormati sekalian, saya sendiri hadir malam merdeka bersama rakan-rakan yang lain, rakan-rakan daripada Kelantan beramai yang datang. Kita memakai baju kuning. Saya tidak tahu menau malam itu rupanya ada bendera lain. Ini budak-budak mana punya kerja kita tak tahu. Mereka boleh cari dalam internet. Kononnya itulah bendera menjelang kemerdekaan yang cuba nak dicapai pada tahun 47. Merah putih. Merah putih ini juga semua menjadi latar belakang parti-parti di Malaysia. UMNO merah putih, PAS merah putih. Simbol PAS dulu bulan bintang, diharamkan jadi bulan penuh. Itu bulan penuh kena haram, kita jadi pula bintang cakrawala. Hadirin sekalian, anak-anak muda ni jumpa bendera itu yang pernah dijelmakan oleh Pertubuhan Kebangsaan Melayu Melaya. Ada usaha pada waktu itu untuk menjadikan Melaya merdeka serentak dengan Indonesia pada tahun 47. Itulah bendera asal menurut anak-anak muda ini. Hadirin sekalian, mana mereka dapat wallahu alam dan dipamerkan semula baru-baru ini. Ini juga hadirin sekalian sama juga dengan negaraku. Saya sendiri tak tahu. Anak saya beritahu, ayah tolong dengar lagu negaraku ini iramanya, melodinya, perkataannya lain. Iramanya sama dengan lagu Terang Bulan, nyanyian Andika Guronloh daripada Indonesia. Saya pun dengar, sama. Sebab anak-anak muda sekarang ni zaman internet dia cari. Kita ni zaman skenet. Begitulah juga lagu yang diperkenalkan oleh Rais Yatim, lagu Tepati Janji ini. Anak muda cari irama lagu itu, rupanya lagu gereja. Artinya kerajaan kita makin merapu. Kalau nak cipta lagu sempena dengan merdeka, jumpalah M. Nasir, betul ke tak? Ataupun jumpa Aisyah Janji Manismu pun boleh. Ini ya Yatim, dia tahu apa? Ambil lagu irama gereja. Hadirin yang dihormati sekalian, sebab itulah kita lihat sambut merdeka selalunya kehendak rakyat, tapi kali ini kena upah. Kedataran merdeka diupah, diberi tambang percuma. Ini bukan merdeka, mau duit kah? Hadirin yang dihormati sekalian, sebab itulah
kita lihat kekeliruan ini makin hari makin teruk. Ada pihak yang ditunjuk pijak gambar Najib Tun Razak, Perdana Menteri kita. Tuan-tuan setuju tak gambarnya dipijak? Jangan, tak baik. Kita berlawan dengan Najib, kita berlawan dengan UMNO atas dasar, atas matlamat. Saya tak setuju mana-mana pihak yang pijak gambar Najib, yang buka seluar tunjuk punggung ke gambar Najib. Utusan hentam. Kita tak setuju mana-mana pihak buat macam tu. Tetapi bila ada pihak pergi tonggim punggung golek rumah Ambega, UMNO hentam atau tidak? UMNO marah ke tak? Bila gambar Ambega dikencing, dikoyak di Melaka baru-baru ini, ada utusan marah? Ada ke tak? Sebab itu saya kata tadi, perbuatan memijak gambar Najib saya tak setuju. Begitulah siapapun kalau buat kepada Ambega ke, pada tu guru ke, kepada aku ke, pijak gambar tak boleh. Inilah yang anak-anak muda terus main dalam internet. Gambar pemimpin UMNO dipijak mau marah. Bila orang pergi tonggek jubur ke rumah Ambega kamu diam. Artinya kalau perbuatan itu tak baik kepada Najib Tun Razak, tak baik juga kepada Ambega, tak baik juga kepada pemimpin lain. Betul ke tak? Jangan tuan-tuan setuju orang yang pijak gambar Najib. Ada yang setuju? Jangan. Hadirin yang dihormati sekalian, ramai orang menganggap, bahkan didoktrin dalam pemikiran rakyat, kita membangun kerana merdeka. Jalan raya, sekolah, hospital, semuanya ini ada kerana kita merdeka. Itu satu pandangan yang paling tidak betul. Sebenarnya hadirin sekalian, kalau kita tidak merdeka, Malaysia jauh lebih maju kalau ditadbir oleh British. Ini kontroversi lagi. Keluar televisyen pula yang ni. Mana TV3 nya aku nak beritahu. Kalau kita tak merdeka, di bawah British jauh lebih maju pembangunannya. Betul tak? Perjuangan kemerdekaan ialah untuk membebaskan manusia daripada memperhambakan diri sesama manusia kepada memperhambakan diri kepada Tuhan. Konsep kemerdekaan dalam Islam, min ibadatil ibad ila ibadatillah. Madinah dengan Parsi, mana lebih maju? Mana lebih maju? Tetapi penduduk Madinah, tentera Madinah datang untuk memerdekakan Parsi, sedangkan Parsi lebih maju pada waktu itu. Damsyik dengan Madinah, mana lebih maju? Damsyik, Damaskus di bawah Rom, bangunan-bangunannya hebat, istananya, museumnya, stadiumnya besar hebat. Tapi datang tentera Madinah membebaskan Damsyik min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kemerdekaan supaya penduduk tempatan dapat memerintah sendiri, rakyat dapat kebebasan, hak asasi. Kami di Pulau Pinang sebelum merdeka dulu ada tram. Tahu tak tram? Kereta api bergerak atas jalan raya. Turun saja jeti, naik tram, pergi ke tengah-tengah bandar. Bas 2 tingkat. Itu sebelum merdeka. Selepas merdeka, bas 2 tingkat pun hilang, tram pun hilang. Sebelum merdeka, kita dah siap jalan kereta api British daripada Johor Bahru, Tanjung Pagar sampai ke Tumpat, di sebelah pantai barat sampai ke Padang Besar. Satu landasan.
Kita merdeka 50 tahun, satu lagi dandasan pun tak boleh buat. Kalau tak merdeka, saya yakin barangkali kita sudah ada 3 atau 4 landasan. Betul tak? British pada waktu itu, hasil yang ada hanyalah getah dan biji timah. Minyak belum jumpa. Tadi Yang Berhormat Saifuddin memberitahu untung daripada minyak lebih 90 bilion setahun. Kemana pergi uang itu? Hadirin sekalian, bila kita merdeka, pembangunan pun tak seberapa, freedom kita hilang. Zaman British boleh belagak tanpa angkat senjata. Sekarang boleh belagak ke tak? Tak boleh, tapi kita lawan juga. Saya kes mahkamah daripada tahun 2001 sampai kelah. Siang mahkamah, malam hentam BN. Siang mahkamah ni, siang tadi mahkamah, terbang mari sini. Pagi esok subuh terbang balik, mahkamah lagi. Malam esok ceramah, pergi mahkamah lagi. Kenapa? Kita nak kebebasan. Kita merdeka, buat demonstrasi aman, kena sepak, kena tendang, kena gas. Ni merdeka pula bapa apa? Sebab itulah rakyat bangun sekarang ini untuk mendapat kemerdekaan kali kedua. Kemerdekaan daripada pertama, halau penjajah. Kemerdekaan kedua, halau UMNO dan Barisan Nasional. Setuju? Hadirin sekalian, walau apapun perbezaan pandangan kita dengan pemimpin UMNO dulu, kita tidak hipokrit. Kita berbeza dengan Tengku Rahman, ideologi dan matlamat perjuangan. Kita berbeza dengan Tun Razak dan Tun Husin On, Ghaffar Baba. Tapi satu perkara yang rakyat Malaysia kena hormat kepada mereka, terutama anak-anak muda sekarang. Tengku Rahman jadi Perdana Menteri dan Ketua Menteri lebih kurang 15 tahun. Bila berhenti daripada Perdana Menteri, Tengku Rahman hanya memiliki sebuah rumah kecil di Batu Peringgi. Artinya sepanjang jadi Perdana Menteri, Tengku Rahman tidak tahu mencuri wang rakyat. Betul tak? Sekarang menteri besar baru jadi 2 penggal berhenti buat rumah 24 juta. Siapa tu? Siapa? Ni dari sekalian. Allahyarham Tun Razak pun begitu. Tun Ghaffar Baba, anaknya Tamrin Ghaffar berceramah setiap malam. Malam ni dia di Kelantan ni. Dia kata masa Tun Ghaffar jadi Ketua Menteri Melaka, kereta Ketua Menteri mereka tak boleh guna untuk pergi ke sekolah. Karena Ghaffar Baba kata ini kereta rakyat. Nak pergi sekolah naik kenderaan sendiri, termasuk naik bas. Kereta Ketua Menteri Melaka kereta rakyat. Dia memisahkan harta rakyat dengan harta pribadi. Ini Tun Ghaffar. Begitulah juga Tun Husin On. Sekarang bekas menteri di zaman itu muncul bersama kita, Tan Sri Kadir Sheikh Fadil. Tiap-tiap malam dia ceramah, dia bersumpah, demi Allah, saya ni bukan JKK, saya menteri. Dulu menteri-menteri UMNO curi puluh juta, lah ni depa curi ribu-ribu juta. Siapa yang kata tu? Tan Sri Kadir Sheikh Fadil, yang pakai bor, tidur pun pakai bor. Inilah yang disebut oleh Yang Berhormat Saifuddin tadi, 1 tahun bocor lebih daripada 20,000 juta. Wang negara kita hilang. Kawan sekampung yang besar dengan saya sekali, namanya Mat Toy, saya sebutlah mana-mana ceramah. Baru-baru ini dia aksiden dalam bulan Ramadan, kakinya patah jadi katam tebu. Bahu sebelah kanannya patah, tangannya tak boleh angkat.
masuk hospital, masuk besi macam area television, tahu kan? Seminggu doktor suruh balik dalam keadaan lukanya tak baik, besi berceragah. Kenapa doktor suruh balik? Katil hospital tak cukup, pesakit lain pula datang. 3 hari sekali mereka kena usung si mat ni untuk pergi cuci di hospital. Kenapa katil tak cukup? Hospital tak ada duit. Kenapa hospital tak ada duit? Kerajaan tak bagi duit. Kenapa kerajaan tak bagi duit? Kerajaan tak ada duit. Kenapa tak ada duit? Kenapa? Heran hadirin sekalian. Saya kalau ceramah depan orang Cina, tanya Hu Pangchao ni, kadang saya ceramah depan 100% orang Cina, majlis jamuan, aku seorang yang Melayu. Bila saya cakap pada mereka, isteri Perdana Menteri ada cincin 24 juta harga, mandi etapakah bil air di Putrajaya lebih RM30,000 sebulan. Ini bukan orang mandi, gajah Tok Mia mandi. Bila saya beritahu bahawa isteri Perdana Menteri ada cincin 24 juta harga, Cina ayo, dia cakap Cina sama-sama dia, saya tak faham. Nampak gelisah wajah mereka. Tapi orang Melayu dalam majlis tazkirah Ramadan, ratus orang depan kita kata Rosmah ada cincin 24 juta, dia dengar macam lembu kenyang, dia tak peduli. Sedangkan yang hilang itu duit siapa? Duit kita. PT-PTN kita kena bayar, hospital kurang katil, ubat kurang di hospital sekarang. Mana duit pergi? Kenapa orang Cina marah, Melayu tak marah? Pelik. Oh tak apa, apa salahnya mereka curi? Melayu juga. Ini pikiran macam ni memang nak aram jadah. Ingat, bila negara rasuah meningkat, yang akan menderita ialah rakyat jelata, bukan pemimpin. Kalau saya masuk hospital, sakit belum baik, boleh tak doktor arah saya keluar? Ni mak sabu, orang besar, orang yang boleh panggil sidang akhbar. Tapi kalau orang kampung biasa, dia kata balik kerana pesakit lain datang. Orang boleh terima itu semua taraf kesihatan sebegini rupa. Tuan-tuan tengok dah pembukaan Sukan Olimpik di England baru ini. Tengok dah acara terus menurun 4 pagi hingga 7 pagi dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan tengok senam irama, renang irama. Yang tu tengoklah bulan Ramadan pahala tinggal setengah. Dia tutup sikit, dia besar ikan sepat benua. Dalam pembukaan Sukan Olimpik itu, di antara yang dipamerkan dibawa ke tengah padang 300 katil lebih kurang. Setiap katil seorang jururawat, seorang budak. Apa dia maksudnya? Great Britain, England nak tunjuk kepada dunia, mereka lah jaga kesejahteraan rakyat paling tinggi dalam dunia. Betul ke tak propaganda England itu? Betul ke tak? Betul. Kalau pelajar kita yang belajar di England berkahwin, beranak, masuk hospital, dapat elang susu, elang lampin, selepas 7 hari di hospital, rasa tak mau keluar. Mereka layan ini cukup baik. Kalau ada anak cacat OKU di England, salah seorang ibu bapa akan dapat gaji penuh untuk jaga kanak-kanak itu, sama ada suami atau isteri, untuk jaga OKU itu. Ini yang dipamerkan oleh Britain ketika pelancaran Sukan Olimpik. Kenapa mereka boleh buat begitu? Duit negara mereka banyak. Tony Blair, bekas Perdana Menteri dulu, dia cuti
Dia pergi duduk di rumah kerajaan di Spanyol. Selepas itu dia naik kapal terbang pergi bercuti di Sharm el-Sheikh di Laut Merah Mesir. Balik ahli parlimen dia hantam. Maka Perdana Menteri bayar semua perjalanan di masa cuti itu, bayar balik kepada kerajaan. Kita hadirin sekalian, kita lihat pertunangan anak sahaja Perdana Menteri guna uang rakyat lebih kurang 400.000 ringgit. Rakyat kita bising ke tidak? Bising ke tidak? Suka. Skedul driver harga 25 ringgit, kerajaan beli 250 ringgit. Kapal selam orang beli 2 biji 3.000 juta, kita beli 2 biji 7.000 juta. Kemudian bunuh pula harta tu ya. Ni apa ni? Kenapa kita tidak peka dalam hal ini? Sedangkan dalam Islam kita diajar. Umar Al-Khattab pakai jubah baru, ditanya oleh rakyat, mana kamu ambil duit? Umar Al-Khattab khalifah yang besar menerangkan kepada rakyat bagaimana dia dapat jubah baru itu. Sifat accountability yang begitu tinggi dijelmakan oleh tamadun Islam. Tapi kita tak peduli, hilang 1,000 juta kah, dapat 500 ringgit, cium tangan habis. Walau bagaimanapun kita berterima kasihlah kepada UMNO. UMNO amat sayang kepada orang Melayu. Betul ke tak? Pas keadilan pengkhianat Melayu, UMNO sayang kepada Melayu. Di Kelantan ini Melayu hanya 5%, Cina yang ramai di Kelantan. Depan saya ni semua Cina. Oleh kerana UMNO ni dia benci ke Cina, dia sayang ke Melayu, padan muka Cina Kelantan, dia tak buat lebuh raya. Biar daripada Kuala Kerai sampai Kota Baru 75 km, musim perayaan 4 jam merangkak, padan muka orang Cina Kelantan. Bahawa kamu tahu UMNO berkuasa, dia seksa Cina di Kelantan ni. Menteri Besar Cina di Kelantan ni nama dia Nik Aziz. Pergilah minta sedekah di Pulau Pinang, di Selangor, nak bina lebuh raya, padan muka Cina Nik Aziz tu. Bahawa kamu tahu ini UMNO Melayu berkuasa. Saya cakap terbalik itu, tuan-tuan faham ke tak? Kalau tak faham pergi balik lah. Artinya UMNO ni yang tadi sekalian, dia tak kira Melayu, dia tak kira Cina, dia kira mementingkan poket pemimpin-pemimpin. Betul ke tak? Tidak, dia sayang kat Melayu. Kelantan ni semua ni 95% malam ni Cina ni. Jumpa minyak di Kelantan, padan muka Cina Kelantan. Kita buat kilang penapis minyak di Songkla, sebab Songkla sana ramai Melayu. Kemudian telaga minyak itu dengan pantai Bacok lebih kurang 100 hingga 100 km. Kalau buat kilang penapis minyak di Bacok, dapat jimat belanja berbilion-bilion. Depan minyak itu ke Kertih, Terengganu, yang jaraknya lebih 300 km. Kenapa dibuat begitu? UMNO Melayu ni nak seksa Cina Kelantan. Padan muka kamu, siapa suruh kamu jadi Cina? Bila saya baru jadi wakil rakyat dulu ni di Nilampuri, 2-3 bulan selepas jadi wakil rakyat, kerana Cina ni penanam padi, maka kerajaan UMNO Melayu di Kuala Lumpur sekat bantuan baja padi kepada orang Cina Kelantan. Hadirin sekalian, saya ingat mereka berlawan dalam bentuk politik sampai sekat bantuan baja waktu itu. Kelantan ni bukankah 95% orang Melayu? Kalau mereka sayang kepada Melayu, negeri inilah perlu dibangunkan. Betul atau tidak?
Nak apa betul atau tidak semua kepincangan ini? Nak apa betul ke tidak? Nak apa betul kena ambil alih Putrajaya? Datuk Seri Najib kata pembangkang tak ada hak masuk ke Putrajaya. Saya setuju dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Lepas pilihan raya ni kami kerjaan. BN pembangkang, kamulah kena keluar. Banyak perkara hadirin sekalian yang perlu diperbetulkan. Hal ekonomi, hal pembangunan, hal sejarah, semuanya ini perlu kepada pertukaran pemerintahan di peringkat Putrajaya. Di Kelantan insya-Allah UMNO tak boleh ambil balik. Walaupun mereka main isu Pulau Pinang, Lim Guan Eng halau Melayu, Lim Guan Eng halau Melayu. Baru ni Lim Guan Eng buat satu report kepada Najib Tun Razak. Dia buat press conference. Bagaimana pemimpin UMNO namanya Musa Syekh Fadil, adik kepada Tan Sri Kadir, bersama dengan bekas pengerusi SPR Pulau Pinang, mereka tubuh syarikat, pujuk orang Melayu jual tanah di balik pulau, 21 tuan tanah lebih kurang, jual tanah kepada mereka. Dalam masa 3 bulan setelah orang Melayu itu jual tanah, mereka jual tanah itu kepada syarikat Cina. Untung dalam masa 3 bulan 5 juta ringgit. Oleh itu siapakah yang jual harta-harta Melayu di Pulau Pinang? Siapa? UMNO. Lepas keluar berita itu, sekarang pemimpin UMNO Pulau Pinang tutup mulut. Mana dia pemuda UMNO Pulau Pinang? Selama ini mereka tuduh Lim Guan Eng, kalau ada kerajaan negeri Pulau Pinang ambil tanah, ambil untuk buat universiti, untuk buat faedah awam. Ini dah pujuk orang kampung, jual tanah dengan murah, 3 bulan jual kepada seorang Cina, untung 5 juta atas angin dalam masa 3 bulan. Inilah kerja yang dibuat oleh mereka selama ini di Pulau Pinang. Sebab itu hadirin sekalian, di Pulau Pinang pilihan akan datang orang tak bercara, orang duk tanya BN tinggal berapa kerusi. Di Kedah pun begitu, di Perlis insya-Allah kita ambil, Kelantan pertahan. Kalau semua menang, Putrajaya dapat ke tidak? Dapat ke tak? Yang ni lah Najib garu tempat tak gatai. Cari tarikh nak bubar tak jumpa. Dr. Mahathir kita terima kasih lah pada dia, jangan marah. Dia kata lebih baik kita kawan dengan syaitan yang kita kenal daripada malaikat yang kita tak kenal. Orang tanya dia siapa dah? Syaitan. BN. Diterima kasihlah pada Tun Mahathir, jasa kamu yang paling akhir, kamu mensyaitankan BN. Yang ni kami tak marah. Saya jumpa dia, saya nak ucap thank you Mahathir. Barangkali inilah doa Ustaz Fadil Nur. Ustaz Fadil Nur semasa dia ceramah dulu, hampir setiap ceramah dia mendoakan supaya Tun Mahathir umur panjang, supaya dia dapat lihat segala kesilapan yang dia lakukan. Dan sekarang dia lihat kesalahan itu, dia tambah lagi kesilapannya dengan menggelarkan BN itu syaitan. Hadirin dihormati sekalian, semoga dengan penerangan ini sebarkan ke maklumat pada orang lain. Kelantan kita mau semua menang macam tahun 90 dulu. Boleh ke tidak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.